Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita harapkan kita dapat sesuatu pengajaran daripada Al-Quran. Kita boleh bawa Al-Quran dalam kehidupan seharian dan kita boleh pada waktu itu mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Cikgu Kapten, kemudian Princess Tengku Abdullah, Rin Khairil, Kak Hamimah Musan, Khatijah Kamisan, Sabariyah Nurahim, kemudian Rosna Syarif, Samsiah Salih, Jamaliyah Manab, Kak Safia Sapian, Nur Aini, Nur Razia Mukhtar, Nur Hayati Yahya, Zaliha Kamaruddin, Roslina Cik Yuwana Mukhtar, Laila Umar, Sania Mustafa, kemudian Rosnah Aziz dan juga Azian Abu Hassan, Laila Umar, Rahila Junid, Kutina binti Abdullah, Ummu Usama, Suraya Afandi, Ifa Aiman, Kamiza Muhammad Amil, Aisyah Uthman dan juga Salabiyah Sa'ad. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada pagi ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-71 pada muka surat 136 pada surah yang ke-6 pada surah Al-An'am. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 136 daripada surah yang ke-6 Al-An'am dan juga pada ayat yang ke-71. Lalu ahlan, lalu ramai yang kata jelas suara, terima kasih kepada yang maklumkan jelas, terima kasih kepada yang bersama pada pagi ini. Lalu kita telah tiba pada ayat yang baru. Semalam kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, iaitu jangan ambil peduli tentang orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau dan mereka telah ditipu dengan kehidupan dunia. Namun walaupun begitu Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk memberi peringatan kepada mereka dengan Al-Quran supaya mereka tidak dibinasakan dengan perbuatan mereka. Kerana pada hari akhirat kelak, ketiga-tiga cara untuk melepaskan diri daripada hukuman seperti mana di dunia sudah tidak lagi ada, iaitu tiada pada waktu itu sebarang pelindung. Yang kedua, tidak ada pada waktu itu sebarang yang memberi syafaat. Dan yang ketiga, tidak ada sebarang tebusan yang akan diambil untuk orang-orang yang nak memberi tebusan. Mereka itulah orang-orang yang dibinasakan disebab perbuatan mereka, dan Allah ceritakan sebahagian kecil daripada azab yang bakal mereka lalui. Itulah untuk mereka syarabun, minuman yang panas, dan juga azab yang pedih disebabkan kekufuran mereka. Maka ini adalah ayat yang ke-70
yang kita telah baca semalam. Kemudian pada hari ini kita nak lihat ayat yang ke-71. Ayat yang ke-71, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya waktu itu orang beriman menguatkan iman mereka, dan orang beriman menjawab dengan jawapan berikut apabila mereka diajak untuk kufur kepada Allah, untuk kembali kepada kekufuran. Maka kita telah kongsikan semalam bagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahawa ayat yang ke-71 ianya adalah jawapan untuk orang-orang musyrik yang mengajak orang-orang beriman supaya kembali kepada kufur, dan pada waktu itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata yang lain murtad. Maka itu adalah ayat yang ke-71 punya sababun nuzul. Sebab itu kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, qala al-musyrikun, berkatalah orang-orang musyrik, lil mu'minin, kepada orang beriman, ittabi'u, ikutlah kamu, sabilana, jalan kami, agama kami, watruku, dan tinggalkanlah kamu, dina Muhammad, agama Muhammad. Maka Allah turunkan ayat yang ke-71, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang musyrik yang pada waktu itu mengajak kamu untuk kufur, mengajak kamu untuk murtad, qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina. Yang mana apakah terjemahannya? Kita telah baca juga semalam terjemahannya. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, adakah, di sini adakah yang selalunya datang untuk menyoal. Soalan ianya adalah soalan berbentuk ingkar, soalan yang berbentuk tidak bersetuju. Adakah, nad'u, patut kami menyeru. Kami, kenapa? Sebab Nabi dan juga semua orang beriman patut memberi jawapan ini. Anad'u, adakah patut kami menyeru, min, daripada, dunillah, selain daripada Allah. Adakah kami patut menyeru selain daripada Allah? Apakah keadaan benda-benda yang selain daripada Allah? Firman Allah, ma, sesuatu, benda yang la yanfa'una, tidak memberi manfaat kepada kami, wala, dan tidak pula yadurruna, benda itu, sesuatu itu boleh mendatangkan mudarat kepada kami. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi dan juga orang-orang beriman, wahai Muhammad dan juga wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada mereka yang cuba untuk merosakkan iman kamu, katakan kepada mereka, ana'budu, adakah patut kami menyeru, adakah patut kami menyembah selain daripada Allah apa jua benda yang kamu ajak kami sembah, apa jua perkara yang kamu ajak kami sembah, padahal semua benda itu adalah benda yang tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan mudarat jika kami menyembah mereka, dan juga tidak mendatangkan manfaat jika kami menyembah mereka, dan tidak pula boleh menghilangkan mudarat. Maka ini adalah jawapan untuk orang-orang musyrik Mekah yang mengajak para sahabat untuk meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini kita nampak betapa pentingnya pengajarannya, betapa pentingnya seseorang yang mempunyai iman itu menjaga iman dia. Kerana orang-orang yang bukan Islam, sebahagian daripada mereka pada waktu itu ada yang cuba untuk merosakkan orang beriman dengan janji-janji manis, dengan logik pemikiran mereka, dan bahkan berlaku berapa ramai orang Islam yang keluar daripada Islam apabila lemahnya iman mereka, dan pada waktu itu kurangnya akidah dan kepercayaan mereka. Maka sebab itu daripada zaman Nabi SAW lagi, orang-orang Quraisy Mekah yang padahal mereka itu Allah ceritakan pada ayat yang ke-66, mereka tahu Nabi SAW adalah benar, namun ketika mana pada waktu itu mereka tak beriman, mereka mendustakan Nabi,
Tidak cukup sekadar itu, mereka ajak pada sahabat Nabi untuk kufur, untuk murtad. Maka Allah menyuruh Nabi dan para sahabat memberikan jawapan berikut. Hakikatnya apa jua sembahan, apa jua berhala, apa jua benda yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semua benda itu adalah benda yang tidak mendatangkan manfaat dan benda yang mana tidak boleh menghalang mudarat. Maka daripada sini kita nampak bagaimana pengajarannya penting seseorang itu menguatkan iman dia, seseorang itu menguatkan akidahnya, kerana itu adalah benteng daripada dia terkeliru dan pada waktu itu dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikut, firman Allah, wa nuraddu ala aqabina, wa nuraddu, yang mana ianya adalah sambungan daripada sebelum itu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah patut kami menyeru selain daripada Allah sesuatu ataupun benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada kami dan tidak mendatangkan mudarat kepada kami. Wa nuraddu ala aqabina, yang mana terjemahannya wa nuraddu ala aqabina, dan adakah patut kami dikembalikan. Wa ini kembali kepada anad'u. Wa ini dia kembali kepada anad'u, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut wa jumlah wa nuraddu ala aqabina ma'tufah ala nad'u. Lalu terjemahan dia akan menjadi wa dan, lalu kat situ ada a sama seperti mana anad'u, kerana dia ataf di situ, dia kembali ke situ. Wa dan, adakah patut nuraddu, kami dikembalikan, ala ke ataupun atas, aqabina belakang kami, ba'da selepas sesudah, ketika hadana Allah telah memberi petunjuk kepada kami. Lalu ini adalah soalan yang mana ianya adalah sambungan ataupun ataf daripada anad'u. Lalu pada waktu itu adanya soalan, wa nuraddu, adakah patut kami kembali kepada ke belakang kami selepas daripada Allah telah memberi petunjuk kepada kami. Maka sebab itu di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut, Allah tidak menyebut adakah patut kami murtad, Allah tidak menyebut adakah patut kami mensyirikkan Allah. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, wa nuraddu, dan adakah patut kami dikembalikan, ala aqabina, ke belakang. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini wa ta'biru anisyirik, dan Allah menyebut syirik itu dengan kembali kepada belakang, li ziyadati, untuk menambahkan, takbihi, keburukannya, bitaswirihi, dengan Allah membayangkan, menggambarkan akan keburukannya adalah manusia itu kembali ke belakang. Padahal sepatutnya jalan untuk dia bergerak adalah sepatutnya bergerak ke depan, dan dia dah mula bergerak ke depan kerana dah mula ada agama, dah mula masuk ke dalam Islam, dah mula pada waktu itu mengikut ajaran Nabi. Tetapi kalaulah dia kembali kepada kekufuran, kalaulah dia murtad, adalah seperti mana dia kembali ke belakang dan dia tinggalkan jalannya ke depan. Maka sebab itulah disebutkan di sini bahawa orang yang mana telah merasai iman dan dia telah mula jalan ke depan, dia tidak akan pada waktu itu kufur. Daripada sini pengajaran yang kita dapat, manusia itu akan kembali kufur, akan kembali murtad apabila imannya lemah. Lalu apabila manusia itu tidak menjaga imannya, tidak memelihara iman dia, kepercayaannya adalah lemah, maka mudah pada waktu itu untuk diganggu kepercayaannya, akidahnya, dan untuk dia murtad kepada meninggalkan agama Islam. Sebab itulah disebutkan di sini bahawa wa minal mustahil, termasuklah daripada perkara mustahil, ay yarji'a ilaiha, manusia itu boleh kembali kepada kufur, man dhaqa halawatal iman, kalaulah dia telah merasai kemanisan iman.
Maka pentingnya untuk kita umat Islam menjaga iman kita, memelihara akidah kita, begitu juga ahli keluarga kita. Sememangnya pada setiap zaman dan masa ada sahaja pihak-pihak yang mana cuba untuk memurtadkan umat Islam dengan apa jua cara, sama ada pada waktu itu dengan menggunakan logik-logik, ataupun dengan pada waktu itu menawarkan kekayaan, ataupun menawarkan pada waktu itu apa jua kemewahan. Akan tetapi sebenarnya umat Islam yang benar-benar ada iman, maka pada waktu itu mereka akan pelihara iman mereka. Lalu inilah dua soalan yang Allah Subhanahu wa taala suruh para sahabat ungkapkan kepada orang-orang musyrik. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengajak para sahabat untuk murtad, dan wahai para sahabat katakanlah kepada mereka, adakah patut nad'u, aku menyeru, min, daripada dunillah, selain daripada Allah. Apakah benda yang selain daripada Allah? Hakikatnya adalah ma la yanfa'una, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada kami, wala yadurruna, dan benda-benda yang tidak mendatangkan mudarat kepada kami. Seterusnya, soalan yang kedua yang Allah suruh tanyakan kepada orang-orang musyrik ketika mana mereka mengajak para sahabat untuk kufur dan ingkar. Firman Allah, wa nuraddu, dan adakah patut aku kembali ala aqabina, ke belakang, padahal aku sedang bergerak bagus, sedang menuju ke depan, ba'da, selepas, sesudah, ketika hadanallah, Allah telah memberi petunjuk kepada kami. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah memberikan perumpamaan, thumma saqal Quran, kemudian Al-Quran datang membawa suratan, satu gambaran, mu'athiratan, yang meninggalkan kesan, daqiqatan, yang amat halus, lidhalalah, untuk orang yang pilih untuk mengambil kesesatan, wal hirah allati tunasibu man yusyriku ba'da tauhid, dan juga kebingungan yang mana untuk orang yang pilih untuk kembali kufur selepas mana dia mengesakan Allah. Lalu Allah bawa perumpamaan, kalaulah seseorang itu dipilih untuk kufur selepas daripada dia beriman, mentauhidkan Allah, apakah perumpamaannya? Firman Allah, ka, seperti, alladhi, orang-orang yang istahwat, telah menyesatkan, dianya, asyaitanu, syaitan, fi, di, al-ardi, bumi. Apakah maksud istahwat? Istahwat sebenarnya memberi maksud, sebab itu kita nampak di sini, istahwat maksudnya adalah pada waktu itu seseorang yang mana telah diambil oleh syaitan, oleh jin, fasayyarathu, maka pada waktu itu dia telah dibawa pergi pada tempat-tempat yang asing baginya, pada tempat yang mana dia bersendirian. Maka sebab itu wal arabu taqul, orang Arab menyebut perkataan istahwat apabila seseorang itu diculik, ikhtatafal jinnu aklah, apabila seseorang itu diambil oleh jin, ataupun pada waktu itu dirasuk oleh syaitan dan jin, maka pada waktu itu dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh syaitan dan jin tersebut. Maksudnya orang yang dirasuk, orang yang diculik, diletakkan pada suatu tempat dalam keadaan dia bingung, dia tidak tahu apa yang patut dia buat. Maka ini adalah terjemahan untuk istahwat, yang mana di sini diterjemahkan sebagai menyesatkan, sebagai merasuk, sebagai pada waktu itu menghilangkan pemikiran. Firman Allah, Allah memberikan perumpamaan orang yang pilih untuk murtad, untuk kufur selepas daripada mereka beriman. Firman Allah, ka, seperti, alladhi, orang-orang yang istahwat, telah menyesatkannya, telah merasuknya, telah pada waktu itu menghilangkan pemikirannya. Siapa? Asyayatin, syaitan-syaitan, fil ard, di atas muka bumi. Lalu apakah keadaannya? Hayrana, hayran. Maka pada waktu itu orang yang dirasuk, orang yang pada waktu itu pada waktu itu telah disesatkan oleh syaitan, keadaannya adalah pada waktu itu hayran, dia akan berada dalam kebingungan.
Dia berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu apa yang patut dia buat, ke mana yang patut dia pergi. Maka itu adalah keadaan orang yang sedang dirasuk, orang yang telah dikuasai oleh jin dan juga syaitan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, lahu, padahal untuk orang ini ada baginya ashabun, kawan-kawan dia, yad'unahu, yang mana mereka sedang mengajaknya, sedang menyerunya, ila, kepada al-huda, petunjuk. Lalu kawan-kawan dia ajak, dia bingung. Dia pada waktu itu duduk kebingungan, dia pada waktu itu telah dirasuk, pada waktu itu dia telah disesatkan, pada waktu itu pemikirannya telah dikuasai oleh syaitan. Padahal sekelilingnya sahabat-sahabatnya ada, mereka ajaknya kepada petunjuk. I'tina, yang mana terjemahannya adalah ikutlah kami, ikutlah kami. Namun kerana akalnya, kerana pemikirannya telah dikuasai, pemikirannya pada waktu itu telah dirasuk, dia berada dalam kebingungan, lalu dia tinggalkan ajakan kawan-kawan dia yang mengajaknya kepada petunjuk, lalu dia kembali ke belakang. Itulah keadaan orang-orang yang murtad. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik yang mana mengajak para sahabat dan juga orang-orang Islam untuk murtad, aturiduna, adakah kamu mahu daripada kami untuk kembali kepada kekufuran selepas daripada Allah menyelamatkan kami dengan iman? Fayakun, maka menjadilah perumpamaan kami kamathal, seperti perumpamaan allazi zahabat, orang-orang yang telah dirasuk, maradatus syaitan, dengan syaitan dan jin yang jahat. Fa'alqathu, maka orang itu sama ada dirasuk ataupun sama ada diculik, lalu diletakkan pada satu padang pasir bersendirian, yang mana pada waktu itu dia berada dalam keadaan sesat daripada jalan nak balik ke rumahnya. Maka boleh memberi makna rasuk, boleh juga memberi makna colik. Seperti mana seorang yang mana dicolik, lalu ia diletakkan oleh jin di salah satu tempat di padang pasir ataupun di salah satu tempat lapang, yang mana dia tidak tahu untuk kembali ke rumah dia, ke matlamatnya, ke tujuannya. Kemudian watarakathu, lalu dia ditinggalkan di situ, dhallan 'anit tariq, dalam keadaan sesat daripada jalan nak balik ke tempatnya, ke tujuannya. Maka pada waktu itu wala yadri, dia tidak tahu madza yasna, apa yang patut dia buat. Padahal walahu ashabun yad'unahu ila tariq, padahal dia tak perasan, dia tak nampak ada sahaja sahabat-sahabat, orang yang sayangkan dia, orang yang pada waktu itu dekat dengan dia, mengajaknya kepada jalan yang lurus, mengajaknya pada jalan untuk dia kembali ke tempat yang selamat, tempat tujuan dia, tempat matlamat dia. Qailinalah, mereka berkata dengan dia, iktina, datanglah kepada kami, ikut kami, supaya kamu boleh selamat daripada kebinasaan, supaya kamu boleh selamat daripada bersendirian, supaya kamu boleh selamat daripada apa yang kamu ada sekarang. Walakinnahu, akan tetapi, lihayratihi, kerana dia berada dalam keadaan kebingungan, wadalalihi, dan kerana pada waktu itu dia berada dalam kesesatan akibat dikuasai oleh syaitan, la yujibuhum, dia tidak akan menyahut panggilan kawan-kawannya, wala ya'tihim, dan dia tidak akan datang kepada mereka. Maka daripada sini, apakah maksud perumpamaan ini? Perumpamaan ini yang pertama menggambarkan bahawa sebenarnya manusia itu bila kembali kepada kufur selepas daripada dia beriman, dia dah dapat iman, dah kenal Allah, maka ianya adalah yang pertama disebabkan pada waktu itu istahwathu syayatin, dia telah dikuasai oleh syaitan. Orang yang benar-benar beriman, benar-benar dia percaya, benar-benar merasai kemanisan iman, maka pada waktu itu dia tidak akan kembali kepada kekufuran, walaupun teruk bagaimana keadaannya sekalipun.
Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat daripada perumpamaan ini, orang-orang yang murtad, yang meninggalkan agama Allah selepas daripada mereka beriman, maka mereka itu adalah istahwat syayatin, yang mana orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, apakah sebab seseorang itu kufur dan pada waktu itu kembali kepada kekufuran? Sebab yang kedua ada pada perkataan hairan. Sebenarnya dia sendiri bingung. Dia tak tahu dalam Islam apa yang dia buat. Dia sendiri bingung. Dia sendiri pada waktu itu tidak kuat kepercayaannya, tidak kuat iman dia. Maka kebingungan itu menjadikan pada waktu itu dia tidak tahu untuk menerima, menyahut yang mana yang dia nampak ada manfaat sementara, ada kebahagiaan sementara, itu yang dia pilih. Maka sebenarnya manusia yang pilih untuk kembali kepada kekufuran adalah orang-orang yang pada waktu itu hairan, firman Allah, berada dalam kebingungan. Padahal orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dia, orang-orang yang merupakan sahabat kepadanya, mereka ajak dia untuk kembali kepada petunjuk. Mereka berkata, "Iktina, ikut kami." Namun pada waktu itu dia mengabaikan panggilan tersebut dan dia pilih pada waktu itu apa jua keselamatan yang sementara, kebahagiaan yang sementara dan juga tawaran-tawaran yang sementara. Maka inilah perumpamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Maka sebab itu dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan benda yang sama. Fadzalika, selepas daripada ayat itu, maka itulah perumpamaan dan juga contoh untuk orang-orang yang mengikuti syaitan dan juga nafsu ba'dal ma'rifah, padahal dia telah kenal tentang siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapakah sahabat yang mengajaknya kepada kebaikan, yang mengajaknya iktina ikut kami. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yad'u ila tariq, dan sebenarnya sahabat yang mengajak kepada jalan yang lurus, yang mana ada pada perumpamaan itu, lahu ashab, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keadaan orang-orang yang berada dalam kebingungan. Orang-orang yang pada waktu itu dia pilih untuk dirinya dikuasai oleh syaitan, istahwathu syayatin. Maka mereka akan kembali kepada kekufuran. Mereka kembali kepada kekufuran bukanlah kerana Islam itu tidak sempurna, bukanlah kerana Islam itu adalah agama yang tidak benar, namun kerana kekurangan daripada diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu memerintahkan Nabi dan juga orang-orang beriman pada waktu itu kepada orang yang mengajak mereka kepada kekufuran untuk mengungkapkan ayat yang berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Inna," sesungguhnya, "hudallah," petunjuk Allah, "huwal huda," itu adalah petunjuk yang sebenar. Kamu mengajak kami untuk kembali kepada agama kamu, kepercayaan kamu. Wahai Muhammad, maklumkan kepada mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, inna, sesungguhnya, hudallah, petunjuk Allah, agama Allah, Islam yang mana telah dipilih untuk kami. Huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa umirna, wa dan umirna, kami telah diperintahkan, li, supaya, nuslima, kami menyerahkan diri, li, kepada, untuk, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maka daripada penghujung ayat ini kita nampak siapakah orang yang mendapat manfaat daripada petunjuk, daripada hidayah Allah, adalah orang yang ada sifat hamba. Sebab itu Allah tutup ayat yang ke-71 dengan firman-Nya, wa umirna, dan kami diperintahkan, linuslima, supaya, agar kami menyerahkan diri kami, li Rabbil alamin, kepada Tuhan, kepada Rabb semesta alam. Maka sebenarnya rahsia untuk manusia itu kekal mendapat hidayah dan petunjuk, dia kena ada sifat menyerah kepada Allah, dia kena ada sifat
hamba. Lalu dia kena ada sifat hamba. Kalaulah tidak, manusia itu dia nak guna logik dia nak guna akal dia yang sangat kecil, yang sangat singkat, yang mana banyak benda dia tak tahu bagaimana dia nak menggunakan akal dia. Apa yang ada dalam badannya dia sendiri tidak tahu. Bagaimanakah fungsi yang mana Allah buat dalam badannya itu sendiri dia tidak tahu. Maka bagaimana pada waktu itu dia nak tahu setelah dia mendapat petunjuk bahawa kembali kepada kufur itu adalah benar? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat akan petunjuk Allah, untuk kekal mendapat petunjuk Allah, wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan pada waktu itu untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan semesta alam, hilangkan sombong, hilangkan ego. Pada waktu itu kekal bersifat sebagai hamba, itu adalah antara rahsia untuk mendapat akan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala manusia itu sombong, kadang-kala manusia itu lebih percaya kepada apa yang dirasa betul berbanding dengan apa yang Allah dan Rasul mengatakan betul. Maka itu juga boleh menjadi penyebab dia mudah meninggalkan agama Allah, tauhid, dan kembali kepada kekufuran. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada apakah maksud kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan semesta alam. Maka sambungan daripada itu firman Allah, wa'an, dan bahawa aqimu, hendaklah kamu mendirikan as-salah, salah. Maka daripada sini kita nampak dalam tafsir Al-Wasit bahawa disebutkan di sini, kenapakah disebutkan salat daripada ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang lain? InsyaAllah ayat yang ke-72 ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu inilah ayat yang ke-71 menerangkan kepada kita kenapakah manusia itu boleh pilih kembali kepada kufur padahal dia telah beriman, padahal dia telah mendapat petunjuk, padahal dia telah mendapat tauhid. Antara sebabnya adalah kerana syaitan telah menguasai nafsunya, dirinya, dan pada waktu itu kerana dia sendiri berada dalam kebingungan tentang agama yang dia anuti. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia anuti. Dia solat sekadar solat, dia berpuasa sekadar berpuasa. Maka sebab itu penting untuk setiap daripada kita menguatkan iman kita, kerana ianya memang berlaku begitu banyak usaha dan cubaan untuk memurtadkan umat Islam, untuk mengeluarkan umat Islam daripada agama. Mungkin kita selamat, tetapi bagaimana keluarga kita? Bayangkan pada zaman Nabi, waktu Nabi hidup, cubaan itu telah ada daripada orang-orang musyrik Mekah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang musyrik Mekah, sifat mereka bagaimana? Ayat 66 dah sebut, mereka ini tahu Nabi benda yang benar, Nabi membawa benda yang benar, wa kadzdzaba bihi, dan mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, wa huwal haq, padahal dikau adalah orang yang benar. Lalu mereka mendustakan Nabi walaupun mereka tahu Nabi adalah benar, dan mereka sanggup pada waktu itu mengajak sahabat Nabi untuk murtad. Apatah lagi pada zaman kita. Pada zaman kita bukan hidup pada zaman Nabi. Maka sebab itu ianya memang berlaku pentingnya untuk kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, dan pada waktu itu menjaga keluarga kita daripada murtad meninggalkan agama Allah. Kerana pada waktu itu jika meninggal dalam keadaan dalam keadaan begitu, ianya adalah suatu kebinasaan untuk setiap daripada kita. Nanti kita akan sambung ayat 72 yang sebenarnya ada kaitan dengan ayat 71. Inilah maksud yang Allah berikan perumpamaan kepada orang-orang yang pilih untuk murtad selepas daripada iman. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa nanti insya-Allah dalam pertemuan yang berikut pada jam 9 pagi, perkongsian syama'il. Terima kasih semua. Moga-moga bermanfaat pertemuan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.